disebutkan cara seseorang di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memerlu kepada 3 perkara. Di dalam seseorang itu bertaubat kepada Allah memerlu kepada 3 perkara. Yang pertama, dia memerlukan al-ilm, ilmu. Yang kedua, dia memerlukan hal. Dan yang ketiga, dia memerlukan al-fi'il ataupun al-amal. Yang pertama sekali adalah ilm. Bila ada 3 perkara ini, barulah layak disebutkan seseorang itu masuk di dalam daerah bertaubat kepada Allah. Yang pertama adalah al-ilm. Ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, iaitu pengetahuan. Agar kita sentiasa bermuhasabah setiap waktu yang diberikan Allah. Seperti mana sekarang ini, waktu kita bermuhasabah. Bayangkan bahawa satu hari kita akan kembali kepada Allah. Kematian tidak mengenal umur kita. Kematian tidak mengenal kesihatan kita. Kematian tidak mengenal siapa pun di antara kita. Bila datang waktunya, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan pula nanti kita akan bersendirian di dalam alam al-barzakh, di dalam alam kubur kita. Kita bayangkan pula dalam waktu itu kita akan berkumpul kelak di padang mahsyar, beramai-ramai, yang mana saat itu tidak lagi ayah dan ibu kita mengambil berat tentang kita. Tidak ada sesiapa yang memperdulikan kita, wala teman kita, wala saudara kita, wala kawan kita, siapapun. Kita hanya berada di dalam keadaan nafsi masing-masing berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan bahawa kita akan menghadap Allah dan Allah akan menanya setiap daripada kita apa yang pernah kita lakukan dahulu di dunia. Jasad yang diberikan oleh Allah, mata yang diberikan oleh Allah, lidah yang diberikan oleh Allah, tangan yang diberikan oleh Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, apakah pengorbanan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Saat itu kita muhasabah. Adakah kehidupan yang sementara yang kita lalui ini demi hanya untuk memenuhi akan perhatian manusia, demi hanya inginkan agar manusia memuji kita, orang yang pemurah, memuji kita melakukan kebaikan, memuji kita melakukan perkara-perkara yang secara zahirnya kelihatan diridai oleh Allah, akan tetapi hati yang tidak ikhlas, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita muhasabah, sentiasa mencari ilmu dan mengingatkan diri kita bahawa kita akan kembali kepada Allah. Segala sesuatu amanah yang diberikan oleh Allah, kita tak jalankan dengan betul, kita renungkan dengan betul. Inilah yang dinamakan al-ilm tadi. Hal seumpama inilah yang akan membuatkan kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Bahkan saat kita memperbanyakkan istighfar, kita renungkan hal-hal yang mulia ini di dalam hati kita. Jangan hanya kita istighfar dalam keadaan hati kita merenungi tempat lain. Dengan itu berkata Rabi'ah Hadawiyah, istighfar kita memerlu kepada istighfar lagi. Karena saat istighfar, hati kita masih terbayang kepada dunia, masih mengagungkan dunia, tidak memikirkan perkara-perkara yang mulia. Maka dengan itu al-istighfar memerlu kepada ilm, memerlu kepada hati yang hidup, yang sentiasa merenungi akan segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Adakah kita guna ataupun tidak? Itu yang pertama. Bila mana seseorang jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berusaha menuntut ilmu, berusaha muhasabah, yang kedua akan dikurniakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-hal. Apakah maksud hal? Hal adalah perasaan di dalam hati. Kita ini manusia yang bukan hanya bergerak sahaja dengan jasad, tetapi setiap daripada kita mempunyai perasaan hati kita. Hati kita takkanlah kita biarkan hanya untuk cinta dunia, hanya digerakkan perasaan kerana ada kaitan dengan dunia sahaja. Dunia tak ada baru kita menangis, dunia ada kita gembira, dunia tak ada kita berada di dalam keadaan sedih dan sebagainya. Ini adalah orang yang mati hatinya. Gerakkan hati dan perasaan kita menuju kepada Allah. Malu kepada Allah. Malu saat kita melakukan kemaksiatan. Malu saat kita berkata perkataan yang haram. Jangan hanya malu kerana kawan kita, teman kita, sahabat kita, tetapi malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan hal. Takutlah kepada Allah. Dan ini semua adalah bukan perkataan lisan, tetapi adalah perasaan dan sifat yang perlu ada di dalam hati kita saat kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Perlu mempunyai hal di dalam hati kita, takut kepada Allah, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu disebutkan bahawa suatu ketika ada seorang yang saleh,
Seorang pendosa datang kepada orang yang saleh ini meminta agar nak bertaubat kepada Allah karena dah banyak melakukan maasi dosa. Bila mana dia datang kepada orang tersebut, aku telah melakukan banyak dosa, aku fikir Allah tak akan ampunkan segala dosa aku. Kata orang yang saleh ini tadi, tiada dosa yang tak mampu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kecuali syirik. Selain daripada itu segala dosa kalau kita jujur dan ikhlas akan diampunkan segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tadi dah putus asa merasai bahawa Allah tak akan mengampunilah dosa dia kerana dosa dia dah terlalu banyak, gembira bila dengar daripada kalimat orang saleh ini berkata bahawa dosanya insya-Allah boleh diampuni oleh Allah. Hati dia dah mula merasa gembira kerana apa? Gembira bahawa insya-Allah masih ada harapan untuk aku masuk ke dalam syurga Allah, selamat daripada api neraka Allah. Saat dia kembali sedikit, datang ma'ani yang kedua tadi, al-hal masuk di dalam hatinya. Saat itu dia kembali balik kepada orang saleh ini dengan wajah yang berbeza, berdepan dengan orang saleh ini dan berkata, wahai fulan, wahai syekh, kalaupun Allah dah ampunkan segala dosa aku, bukankah selama aku melakukan dosa ini Allah memandang kepada aku? Kata orang saleh tersebut, sudah tentu tidak ada perkara yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula dia merasai hubungan perasaan hati dengan Allah. Ya Allah, betapa malunya aku. Selama ini aku melakukan dosa, Allah memandang kepada aku. Maka saat itu dia menjerit dengan satu jeritan sehingga membuatkan dia kharra mayitan, langsung jatuh di hadapan syekh tersebut, kembali kepada Allah, meninggal dunia. Ini hal an-nadam. Penyesalan adalah hal. Saat kita menyesal segala dosa kita yang kita lakukan, adalah merupakan hal yang mana penyebab utama seseorang itu mampu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon moga-moga kita dicintai oleh Allah dan mampu untuk mencintai Allah. Dan perkara yang ketiga barulah al-fi'il, iaitu saat kita dah tadi boleh jadi dah bermuhasabah, kita hadir di majlis ilmu, hadir dengar ulama mengingatkan kita, datang di dalam hati kita perasaan bertaubat, mungkin menangis dan sebagainya. Jangan hanya berhenti di situ. Al-fi'il, perbuatan, amalan, teruskan. Karena manusia ini iman yazdad wa yanqus, kadang naik kadang turun. Istiqamah, rattib awqatak, aturkan waktu kita. Waktu salat fardu di awal waktu zikir kita bila, agar setiap hari ada amalan yang kita lakukan untuk istiqamah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita istiqamah. Hatta Al-Quranul Karim, boleh jadi hatta kalau kita tak mampu baca, satu hari satu muka surat pun jadi. Yang penting istiqamah. Slowly kita naikkan. Kerana ini semua adalah amalan yang merupakan nur cahaya yang masuk di dalam hati, yang merupakan penyebab orang itu akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenar, ketenangan yang sebenar, kecintaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, bila mana ada tiga perkara ini tadi, barulah layak seseorang disebutkan taubatun nasuha tadi, baru masuk di dalam daerah taubat. Ini baru permulaan masuk di dalam taubat. Maka dengan itu, betapa banyak kalinya kita berdusta terhadap diri kita sendiri. Kita mengaku kita bertaubat kepada Allah dengan beristighfar kepada Allah. Dengan itu datanglah lintasan-lintasan hati yang tidak baik. Aku dah banyak istighfar, tak kabul pun doa aku. Aku dah banyak istighfar, tak dapat ini pun, tak dapat itu pun, tak dapat ini pun. Berusaha istiqamah, berusaha menyesal di hadapan Allah, berusaha untuk sehingga akhir hayat kita berada di dalam keadaan seumpama ini.